Kadang-kadang taat membabi buta, taat sampai tak tahu apa batasan, ikut buat apa yang disuruh. Banyak yang jadi kaldai dadah lah macam-macam, yang pergi buat benda-benda yang tak elok. Pasal apa? Pasal di atas alasan Allah suruh dia taat pada suami. Yang ni kita nak ingat kawan perempuan. Tanggungjawab isteri mengandung, melahirkan anak, menyusukan anak. Tanggungjawab suami menyediakan kelengkapan dari segi makanan, minuman, pakaian, supaya isteri tersebut dapat menunaikan tanggungjawabnya. Hendaklah suami menjaga keselamatan dan segala urusan, dan nafkah diberi mengikut kadar kemampuan. Tu dia. Ini dia nak kena menyusu, dia nak kena pergi kerja. Saya jumpa banyak sambil duduk menyusu sambil ni. Mana suami? Suami duduk berzikir di rumah. Nyusu. Nampak? Al-Baqarah ayat 233. Baik. Dan yang terakhir, last saya nak ambil. Kalau tuan-tuan ada soalan, kita tengok ayat yang cerita tentang nusyus dalam surah An-Nisa ayat 128. Allah Ta'ala kata apa? Dan jika seorang perempuan bimbang akan timbul dari suaminya nusyus atau tidak melayaninya, maka tidak salah bagi mereka suami isteri untuk membuat perdamaian di antara mereka berdua dengan cara yang baik. Saya ulang sekali lagi. Dan jika seorang perempuan bimbang akan timbul dari suaminya nusyus, kebencian, dan tidak melayaninya, maka tidak salah bagi mereka untuk membuat perdamaian di antara mereka berdua. Berdasarkan ayat ini, ada di kalangan ahli tafsir mengatakan adanya nusyus bagi suami kepada isteri. Nampak? Sebab itu para ulama menyatakan hukum nusyus tidak tertakluk kepada isteri saja, malah dia boleh berlaku kepada seorang suami apabila suami itu tidak memberikan hak dan tanggungjawab, nafkah zahir dan batin, menganiayai isterinya, maka dia juga tertakluk dengan hukum nusyus. Al-Quran sekali lagi menyantuni wanita. So, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, setelah kita dengar dalam ringkas ni, saya kejar masa ni, setelah kita dengar 2-3 ayat tentang hak mahar, tentang nafkah, tentang hak layanan ketika bercerai, sehingga dalam Islam ada hak-hak bercerai, muta'ahnya, hadanahnya, tu semua tu dalam mana? Dalam termaktub dalam Quran. So Quran dah sebut dah tentang apa yang patut diberi kepada seorang isteri. Cuma kita kadang-kadang tak didedahkan hal ini. Jadi saya menasihatkan. Dan wanita, saya sudahi dengan satu hadis yang mana selalu kita dengar. Barangkali mungkin Dr. Roshimah ada sebut hadis ni, saya ulang sekali lagi lah. Ayyumam ra'atin, mana-mana wanita ta'at ba'laha, yang dia taat pada suami dia, taat pada perkara yang patut. Ni isteri-isteri ni saya nak tegaskan ni, isteri-isteri ni kena mengaji, kena bagi faham, taat suami pada perkara yang betul. Ini suami balik bawa bungkus nasi kandang 2 bulan puasa. Kata abang bersepah nasi kandang 2, aku tak boleh makan seorang, hang kena teman, hang tak taat masuk neraka. Dia pun makan lah. Mak dia tanya, pasal apa hang tak puasa beda? Suami tak bagi. Kadang-kadang saya dapat, pasal apa yang you pergi buat macam ni? Suami suruh. Pasal apa yang, kalau saya cerita tuan-tuan dahsyat. Tapi semua isteri akan kata apa? Bukankah kita kena dengar cakap laki? Bukankah kita kena taat suami? Bukankah syurga isteri di bawah tapak kaki suami? Lah ni bukan syurga bawah tapak kaki, muka hang tu bawah tapak kaki dia. Kadang-kadang taat membabi buta, taat sampai tak tahu apa batasan, ikut buat apa yang disuruh. Banyak yang jadi kaldai dadah lah macam-macam, yang pergi buat benda-benda yang tak elok. Pasal apa? Pasal di atas alasan Allah suruh dia taat pada suami. Yang ni kita nak ingat kawan perempuan, supaya celik hukum ni.
Itu yang pertama. Yang kedua apa dia? Dia mayang 5 waktu. Ni tuan-tuan, taat suami, semayang 5 waktu, apa dia lagi? Puasa bulan Ramadan, wa hasanat farjaha, dia jaga maruah dia jaga diri dia. Nabi kata dia boleh masuk ke dalam syurga daripada mana-mana pintu yang dia nak. Tadi tuan-tuan dengar daripada sunnah angkat wanita, hak-hak wanita. Dan saya main ni, saya sebut ni bukan kerana tuan-tuan punya program. Saya sebut ni bukan kerana seminar tadabbur wanita, saya kena cakap bela wanita, hak wanita. Tak. Inilah apa yang Quran serukan. Di hadapan audien lelaki pun kita akan bercakap benda yang sama. Di hadapan penonton wanita pun kita akan bercakap benda yang sama. Kerana agama bukan menurut kita. Agama menurut Allah dan Rasul. Sebab itu saya tak bimbang sangat tuan-tuan yang tak dengar yang ada sini. Tapi kita ada rakaman live seluruh Malaysia. Dan saya harap rakaman ini dapat didengari oleh seluruh wanita. Dan mereka boleh faham yang menganiaya mereka tu bukan agama, tetapi salah faham ataupun tafsiran songsang sebahagian orang. Boleh tuan-tuan, perempuan? Itu 2-3 ayat yang jelas kepada kita. Dan saya nak tutup satu ayat Quran. Pasal saya bagian Quran saya last. Tadi saya bagi hadis tak boleh, yang tutup Quran. Tuan-tuan, Allah jadikan Nabi Adam ni khalifah. Ni tuan-tuan kena dengar ni. Suami-suami ni kena dengar. Dan mereka ni kena potong klip ni, kena sebarkan. Ni dekat nak pilihan raya ni, dengar siapa yang nak ambil calon. Sebab itu lepas ni tuan-tuan, salah satu daripada kriteria nak jadi calon pilihan raya, parlimen ke undang-undang, kita akan pergi tengok bini dulu. Nak menikah dua kena tanya bini. Lah nak jadi calon, kita akan suruh bini dia main cakap dulu. Ni laki hang calon kawasan kami, tolong cakap sikit tentang dia. Kalau hampa nak merana 5 tahun, papangkahlah dia. Kita kena ada dia bagi tazkiyah, recommendation. Siapa yang lebih kenal suami daripada bini dia? Siapa yang lebih kenal laki kita? Sebab itu hadis-hadis banyak daripada jalur isteri-isteri Nabi. Pasal mereka lebih kenal Nabi. Mereka tidur dengan Nabi, mandi dengan Nabi, satu rumah dengan Nabi, masa Nabi dengan isteri. Pasal itu orang pergi tanya dekat Aisyah, Nabi buat semayang malam macam mana? Akhlak Nabi macam mana? Orang tak tanya Abu Bakar, orang tak tanya Umar, orang tanya bini Nabi. Bini Nabi kata apa? Kana khuluquhul Quran. Sebab itu saya nak sebut ni, tuan-tuan kena dengar elok-elok, perempuan kena dengar. Allah kata wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Perkataan khalifah. Adam diusir keluar daripada syurga, semuanya adalah rencana Tuhan Jalla wa Ala. Allah telah menyusun Adam akan keluar daripada syurga untuk diturun ke dunia dan menjadi khalifah, mentadbir dunia ini dan menjadi apa? Penyambung kepada manusia. Tuan-tuan tengok macam mana Tuhan ajak kita. Lepas Adam duduk dalam syurga, ada penceramah kata Adam ni dia sunyi, dia duduk seorang-seorang. Ni dia bukan duduk kangat. Adam duduk mana? Duduk dalam syurga, nak sunyi apa? Tak betul. Dia kata Adam sunyi, Adam boring. Syekh, dia bukan duduk aman. Bukan duduk aman sentral, dia duduk dalam syurga, nak boring apa? Tuhan memang nak jadikan wanita. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Tuhan memang nak jadikan wanita ni bukan sebagai penyedap kepada lelaki, bukan sebagai peneman. Wanita adalah sebahagian daripada kehidupan ni. Sebelum Tuhan lantik Adam khalifah, sebelum Tuhan hantar Adam sebagai khalifah, sebelum manusia ni jadi khalifah, Tuhan suruh Adam jadi khalifah kat siapa lu? Saya nak beritahu tu.
Sebelum Adam jadi anak cucu keturunan dia, membiak, mentadbir dan menguruskan dunia ni, Tuhan bagi kat dia siapa tu? Hawa. Nampak tak macam mana Tuhan atur? Adam, training Nabi Adam. Kita nak hantar Adam jadi khalifah, kita nak lantik Adam jadi khalifah, kita test dia dengan isteri dia. Tuan-tuan nampak tak dia punya hubung kait? Nampak tak dia punya kronologi dia? Nampak tak dia punya rentetan dia ni? Sebahagian pelajar-pelajar ni cuba tadabbur tengok. Sebelum jadi khalifah, sebelum menjadi pemimpin, Adam telah dibekalkan dengan seorang isteri. You train isteri you, you didik, tarbiyah isteri you. Ya, kalau you berjaya manage isteri you, barulah you boleh tampil ke dalam masyarakat. Bini dulu ke masyarakat dulu? Perempuan? Bini dulu. Adam Allah bagi Hawa, latih, asuh, tarbiyah, lepas tu lahir anak-anak, baru jadi masyarakat. Maksudnya tanggungjawab, tugas yang terbesar seorang suami lelaki adalah mendidik, mengasuh, mentarbiyah, membentuk isteri. Kalau itu pun gagal, depa balas balik perempuan. Depa balas balik. Dia berkata kalau nak pakai model tu Nabi Nuh, akal jenuh Nabi Nuh, Nabi tu bukan soal dia gagal, itu soal isteri dia yang tak mau. So sebab itu hadirin mukminin, suami-suami di luar sana, Quran mengingatkan kita tentang kronologi Adam sebagai khalifah, bentuk tarbiyah isteri, lepas tu baru tampil kepada masyarakat. Pasal itu dalam surah At-Tahrim, ayat yang ke-6, surah tu nombor 66. Surah nombor 66 ayat So hadirin mukminin, saya menasihatkan diri saya sebagai seorang suami, juga sebagai seorang bapa, ini tanggungjawab saya sebelum Allah Ta'ala tanya tentang masyarakat. Mudah-mudahan ayat-ayat yang saya kongsi tadi memberi gambaran bahawa Al-Quran membela, mempertahan dan menjaga hak wanita. Yang tuan-tuan dengar, yang duk naya, yang duk tindah, yang duk perkena orang perempuan tu bukan Quran.